Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajahau. Waalaikumsalam semua. Saya Aufa Hamizah binti Munajat. Saya Abdul Rasid bin Masri. Saya Siti Hajar. Akan membentangkan tugasan 3 Bagi subjek Bahasa Melayu Kontekstual BMM 1103. Selamat menonton. Kita masuk kepada pengenalan. Seperti yang kita sedia maklum, kafe merupakan salah satu tempat yang menyediakan perkhidmatan makanan. Oleh itu, kafe memainkan peranan yang penting dalam mana-mana organisasi bagi mendapatkan makanan. Selain itu, kepuasan pelanggan atau consumer certification merupakan istilah perniagaan yang mengukur sejauh mana sesuatu produk atau perkhidmatan yang diberikan oleh organisasi tersebut untuk memenuhi keperluan atau kehendak pelanggan dalam sebuah perkhidmatan ataupun produk yang ditawarkan. Oleh itu, kumpulan kami memilih untuk mengkaji dalam bidang pendidikan menumpukan kepada skop Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya, iaitu mengenal pasti tahap kepuasan pelajar PPISMP terhadap makanan yang dijual di gerai-gerai makan di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya dengan membanding beza setiap gerai daripada beberapa aspek. Seterusnya kita masuk kepada penyataan masalah. Melalui pemerhatian kami, terdapat beberapa gerai yang dipenuhi bilangan pembeli yang ramai berbanding gerai-gerai yang lain. Oleh itu, kami ingin mencari apakah punca perkara tersebut terjadi. Selain itu, kami juga ingin mengetahui apakah perbezaan dari setiap gerai mengikut tahap-tahap kepuasan pelajar. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti apakah kelemahan dan kelebihan setiap gerai tersebut untuk memudahkan pelajar untuk membeli di gerai-gerai tersebut. Tujuan kumpulan kami membuat kajian ini adalah yang pertama untuk menilai tahap kepuasan pelajar PPSMP terhadap makanan yang dijual di gerai-gerai di kafe IPG Kampus Gaya daripada beberapa aspek, iaitu harga makanan, variasi makanan, kualiti makanan, tahap kebersihan dan waktu beroperasi sesebuah gerai tersebut. Yang kedua, hasil dapatan kajian yang diperoleh akan dijadikan sumber rujukan dan garis panduan bagi ketiga pihak gerai untuk meningkatkan lagi tahap kualiti gerai makanan mereka. Yang ketiga, dapat meningkatkan jualan seharian dan memenuhi keperluan setiap pembeli, iaitu pelajar PPSMP, untuk mendapatkan makanan yang memuaskan semua daripada kesemua aspek. Objektif kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti tahap kepuasan pelajar PPSMP terhadap ketiga-tiga gerai di kafe IPG Kampus Gaya. Yang kedua, untuk mengenal pasti kelebihan dan kekurangan di setiap gerai makan di IPG Kampus Gaya. Yang ketiga, untuk memberi penambahbaikan pada setiap gerai daripada cadangan-cadangan yang diberikan oleh pelajar PPSMP tersebut melalui borang soal sedikit yang telah diberikan. Baiklah, terima kasih saudari Afa. Sekarang kita beralih kepada metodologi kajian. Apa tuh metodologi? Metodologi adalah kaedah. Metodologi kajian. Kaedah bagaimana satu data dalam kajian itu diperoleh. Oke. Seperti yang kita tahu, kajian ini melibatkan kaedah pengumpulan data secara atas talian menggunakan set soalan selidik, yaitu menggunakan Google Form yang mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam kajian ini.
Baiklah, kajian ini menggunakan dua kaedah penyelidikan, yaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif. Yang mana kaedah kuantitatif digunakan untuk mencapai objektif yang pertama, yaitu mengenal pasti tahap kepuasan pelajar PPI-SMP terhadap ketiga-tiga gerai makan di kafe IPG Kampus Gaya. Dan kaedah kualitatif digunakan untuk mencapai objektif kedua, yaitu mengenal pasti kelebihan dan kekurangan setiap gerai di kafe IPG Kampus Gaya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada sorotan literatur. Apa tuh sorotan literatur? Sorotan literatur menurut Bryman dan Bell pada tahun 2003 ialah rujukan secara kritikal dan sistematik mengenai maklumat terpilih yang terdapat dalam perpustakaan atau literatur berkenaan topik atau fokus soalan kajian penyelidik. Sorotan literatur juga adalah berkenaan dengan kajian-kajian lepas yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh terdahulu yang berhubung kait dengan kajian yang kami lakukan sekarang ini. Dan dua tokoh di bawah ini adalah pengkaji yang pernah melakukan kajian yang sama, yaitu mengenai kepuasan pelanggan. Berdasarkan skop yang kami lakukan ini dalam kajian adalah kepuasan pelajar merupakan situasi di mana barang atau produk yang dibeli oleh pelajar menempati kriteria ataupun piawaian yang dikehendaki oleh mereka. Baiklah, kita akan lihat pula pandangan kedua tokoh yang pernah menjalankan kajian yang sama seperti kami, yaitu kajian berkenaan kepuasan pelanggan. Menurut kajian John F. Simon pada tahun 2002, kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan keperluan pelanggan perlu dipenuhi. Yang ini kebanyakan pengusaha makanan memandang remeh terhadap kepuasan pelanggan karena mereka lebih mengutamakan keuntungan berbanding dengan kepuasan pelanggan. Dan ada kalanya pengusaha kafe ini tidak mengambil berat aspek penekanan kualiti, sedangkan ia merupakan aspek yang paling penting untuk menarik minat pelanggan untuk datang ke premis mereka. Dan pandangan tokoh yang kedua pula, yaitu Graham Oliver pada tahun 2006 menyatakan perkhidmatan berkualiti dapat dilihat dari segi kualiti fizikal, kualiti interaktif, dan kualiti image corporate. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada dapatan dan perbincangan kajian. Sebenarnya, set soal selidik yang kami hasilkan ini meminta responden untuk menyatakan jantina, option, dan menjawab 6 ruangan kotak multiple answer untuk 5 aspek bagi ketiga-tiga gerai, yaitu gerai A, B, dan C, dan juga ruang cadangan penambahbaikan bagi responden. Ruangan kotak multiple answer ataupun text box grid adalah berdasarkan skala Likert 3 mata, yaitu mata yang pertama adalah untuk menunjukkan kurang memuaskan, mata yang kedua untuk menunjukkan skala memuaskan, dan mata ketiga adalah untuk menunjukkan skala sangat memuaskan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada dapatan pertama kita. Data menunjukkan bilangan responden yang menjawab set soal selidik yang dihasilkan pada 18 Februari 2020 yang dihantar ke grup WhatsApp PPI SMP ialah seramai 60 orang, yaitu 39 orang pelajar perempuan yang ini mewakili 65% seperti yang kita nampak dekat carta tu yang berwarna biru, dan 21 orang pelajar lelaki yang merangkumi 35% daripada bilangan responden yang berwarna merah tu pula. Seterusnya kita tengok kepada chart apa yang kedua tu pula, yang mana menunjukkan option yang telah mengisi set soal selidik yang kami telah hasilkan, yakni seramai 25 orang pelajar option bahasa Melayu, yang ini mewakili 41.7%, dan pada bagian warna biru, dan option sejarah yaitu seramai 17 orang merangkumi 23.3% pada bagian warna biru, dan option pie 9 orang merangkumi 15% pada bagian berwarna kuning, dan option TESOL seramai 9 orang yang mewakili 15% juga pada bagian berwarna biru. Option TESOL berwarna hijau. Baiklah, sekarang kita akan bincangkan dapatan kedua kajian kita. Dapatan kedua kajian diperoleh hasil daripada set soal selidik dan menunjukkan setiap jawapan yang dihantar oleh setiap responden, yaitu pelajar PPI SMP pelajar IPG Gaya. Ketiga-tiga gerai dibandingkan berdasarkan aspek kualiti, harga, kebersihan, kualiti makanan, dan waktu operasi, seperti yang ditunjukkan dalam jadwal. Gerai A mencapai tahap memuaskan kecuali
aspek variasi makanan, iaitu pada tahap kurang memuaskan seperti yang kita lihat, dan gerai B pula mencapai pola tahap yang seragam, iaitu pada tahap memuaskan bagi ke-6 aspek. Gerai C pula menunjukkan pencapaian tahap kurang memuaskan bagi aspek waktu operasi, memuaskan bagi aspek bersihan dan servis, dan mencapai tahap sangat memuaskan bagi aspek harga, variasi dan kualiti makanan. Okey, ini adalah keseluruhan data yang telah dirumuskan saja, dan saya akan memperlihatkan data secara terperinci selepas ini. Berikut merupakan carta histogram yang menunjukkan perbandingan tahap sangat memuaskan bagi ketiga-tiga gerai ini, dan jelas menunjukkan gerai C adalah gerai yang paling memuaskan, diikuti gerai B dan seterusnya diikuti oleh gerai A. Okey, mari kita lihat daripada gerai A pula. Yang pertama, gerai A, kalau kita lihat daripada sudut yang lebih mendalam, di mana nombor yang berwarna hijau merujuk pada nilai tertinggi daripada dapatan kajian, dapatan data dari setiap aspek, iaitu 27, 41, 29, 27, 35 dan 45. Kita boleh lihat gerai A dengan jelas mencapai skala kurang memuaskan pada aspek variasi makanan. Berkemungkinan pelajar sudah jemu dengan menu yang sama setiap hari dan mahukan kelainan daripada gerai A. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada gerai B. Gerai B kita boleh lihat semua digit tertinggi terletak pada skala memuaskan, iaitu 44, 36, 29, 36, 40 dan 41. Ini jelas menunjukkan yang pelajar tidak mempunyai sebarang masalah dengan ke-6 aspek yang dinilai pada gerai B, dan sekadar berpuas hati dengan keseluruhan aspek pada gerai B. Syabas. Dan yang terakhir pula adalah gerai C. Di sini kita boleh lihat bahawa gerai C mendapat satu skala kurang memuaskan daripada 26 pelajar, iaitu aspek waktu operasi. Ini berkemungkinan disebabkan oleh waktu mula operasi yang tidak sesuai, iaitu ketika setengah jam sebelum tamatnya waktu rehat. Ini menyebabkan pelajar tidak sempat untuk mendapatkan makanan dan terpaksa berbaris panjang. Skala memuaskan pada aspek perisihan dan servis, iaitu 35 dan 36 masing-masing, dan mencapai skala sangat memuaskan pada aspek harga, kualiti makanan dan variasi makanan, iaitu 28, 41 dan 34 masing-masing. Okey, sekarang kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan daripada kajian yang dilakukan ini. Okey, kelebihan kajian, hasil dapatan ini dapat memberikan kesan positif kepada peniaga yang bagi meningkatkan kualiti perniagaan mereka supaya masing-masing boleh bersaing secara seimbang. Gerai yang mempunyai maklum balas yang lebih berpihak kepada kurang memuaskan dapat mencari jalan untuk meningkatkan kualiti makanan jualan mereka dan menarik pelajar-pelajar PPISMB ini untuk membeli di gerai mereka. Maka dengan ini, kualiti makanan yang dijual di Kafe Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya akan dapat diselaraskan kepada kualiti yang standing dan sama rata bagi ketiga-tiga gerai. Dan seterusnya kita masuk pula kepada kelemahan. Kelemahan kajian ini, kajian yang dijalankan mempunyai kelemahan apabila hasil kajian tersebut hanya mengangkat sebuah gerai sahaja, yakni gerai yang mempunyai maklum balas yang sangat memuaskan. Lebih banyak responden, apabila responden telah baca kajian yang kami hasilkan ini, mereka lebih tertarik kepada gerai C, seperti contoh kita nampakkan kan. Okay, dan kesannya gerai yang menerima respon kurang memuaskan yang lebih banyak akan lebih kurang mendapat sambutan daripada pelajar. Okey, seterusnya akan disambung oleh rakan saya sendiri, iaitu Saudari Hajar. Silakan. Cadangan penambahbaikan bagi kajian kami ialah kami akan memastikan pilihan jawapan pelbagai itu lebih jelas dan bertepatan dengan tajuk kajian. Ini bagi membantu responden tu memilih jawapan yang lebih tepat dalam masa yang singkat. Okey, yang kedua, cadangan kedua ialah kami akan menjadikan soalan tu dilengkapi dengan maklumat yang tepat serta berdasarkan tajuk dan objektif kajian. Jadi, dengan ini, pelajar akan dapat memahami kehendak soalan dengan lebih mudah. Yang ketiga, cadangan yang ketiga, kami akan memperbanyakkan lagi kaedah pengumpulan data yang sesuai bagi membantu kami sendiri sebagai pengkaji merujuk sumber yang bervariasi dalam menghasilkan laporan pada masa akan datang. Etika pengkaji ini berasal dari perkataan ethos yang bermaksud budi pekerti. Kajian kami memenuhi etika pengkaji apabila kami mendedahkan identiti kami sebagai pengkaji. Jadi ini dapat memberi kepercayaan kepada responden untuk menjawab soalan-soalan sedik kami.
Yang kedua, soalan yang diedarkan tu tiada paksaan dan bergantung kepada mereka sendiri untuk menjawab ataupun tidak. Seterusnya, kami tidak sama sekali membahayakan responden kerana tiada identiti mereka yang perlu disenaraikan dalam soalan tersebut. Seterusnya, yang terakhir sekali, kami tidak memerlukan responden menyenaraikan identiti mereka secara peribadi. Jadi, di sini tiada ancamanlah kepada responden yang menjawab soalan kajian kami. Kesimpulannya di sini, hasil kajian kami ini dapat membantu kedua-dua pihak, sama ada bagi pihak peniaga di kafe IPG Kampus Gaya dan pihak pelajar di IPG Kampus Gaya itu sendiri. Pihak peniaga dapat meningkatkan kredibiliti perniagaan mereka dan pelajar dapat menentukan gerai yang terbaik untuk mereka melakukan proses jual beli. Berikut merupakan senarai sumber rujukan yang kami rujuk dalam menghasilkan laporan kajian statistik asas.